Pertama sekali saya nak sebut malam ni, kita syukur panjang umur. Allah panjang umur sampai malam ini. Persoalannya, kita panjang umur malam ni panjang yang macam mana? Memang panjang umur. Tuhan panjang umur saya panjang semua. Semua makna kita syukur panjang umur. Panjang umur yang macam mana? Tuan-tuan kena ingat, kita panjang umur malam ni, Allah panjang umur berserta dengan penyakit. Allah panjangkan umur kita ini berteman ke penyakit. Kawan akrab kita hari ini ialah penyakit. Semua yang termasuk yang jakat ni semua penyakit. Panjang umur tapi dengan penyakit. Dulu panjang umur sihat masa muda-muda dulu. Takat 2 pikul, 3 pikul padi tak masalah, satu bulan ni tak masalah. Sekarang sakit lutut lah, pening kepala lah, darah tinggi lah, kencing manis lah, gaut lah. Semua nak sebab-sebab nak elak. Allah panjang umur tapi berteman penyakit. Tapi kerana tak mengaku dia tu, imam kita sembelih korban berapa ekor pula? Surah saya 4 ekor. Dia balik kena gearbox tu semua. Dia tak salah penyakit dia salah lembu. Saya makan gearbox lembu tadi. Lembu tu tak sebab-sebab lembu tu nak mati kau kena disembelih, bukan kena penyakit. Dia tak mengaku dia tu tak boleh guna makan gearbox, dah tak boleh dah. Sup gearbox ekor dah tak boleh, makna sebab penyakit dah. Dah dia tak salah, dia salah lembu tu. Berteman penyakit, siapa boleh nak pergi? Jadi bila kita nak selamat, bila nak selamat ni ada dua kena selamat. Pertama selamat jasad, yang kedua rohani. Kita selamat macam mana jasad pun, dia selamat dalam bentuk sementara. Kena ingat sungguh-sungguh. Jasad ini kita makan ubat dia nak jaga pun, dia selamat hanya bentuk sementara sahaja. Bila roh berpisah jasad, maknanya kau sihat macam mana pun dah tak pakai lagi. Kau sihat macam mana lah, dia ni kan ada sakit apa pun. Tapi kalau roh berpisah, maknanya dia tak selamat juga. Dia selamat dia tu bentuk sementara waktu. Dia dalam bentuk sementara waktu. Kita berusaha siang malam nak selamatkan yang bentuk sementara waktu. Yang satu lagi nak kita selamat rohani. Apa usaha kita nak selamat rohani ini? Alam roh tanpa jasad. Alam rahim, alam puak mak kita roh dengan jasad. Alam dia sekarang ni roh dengan jasad. Kita kena ada kerangka kerja, kena program kerja, kena ada. Kalau seorang ahli perniagaan pun dia ada perancang kerja, gerak kerja dia. Kita gerak kerja kita, makna nak cakap tuan datang bukan saja ni. Jangan tuan-tuan datang ingat tuan ni datang tak buat apa-apa. Tak. Sekarang kita tak nampak apa, tuan datang tak nampak apa. Macam Nabi Allah Ibrahim bila diperintah Allah untuk sembelihkan Ismail, dia tak tahu, dia pun tak nampak yang Allah, tak tahu yang Allah akan ganti ke Tuhan tak beritahu akan ganti dengan seorang kibas. Tak nak. Saya pernah sebut, Nabi Allah Nuh diperintah Allah Ta'ala untuk binakan bahtera atau bukit. Dia tak tahu yang Allah Ta'ala akan menenggelamkan semua. Kita pun tak nak tahu Allah Ta'ala perintah semua semayang. Semayang lah. Ini dia contoh bab semayang ni. Kita tak nampak kesan yang sebaliknya. Kita tak nampak bila perintah berjemaah, tak nampak. Sebab tu saya katakan, Rasulullah sebenarnya, Rasulullah tak pernah ajar kita buat baik. Saya pernah sebut dulu, Rasulullah tak ajar kita buat baik, tetapi Rasulullah ajar kita buat yang terbaik. Bila terbaik tu ada nilai tambah dia. Rasulullah perintah sembahyang, tapi dia yang terbaiknya berjemaah. Kita kena buat kerangka kerja, program harian, bulanan kita kena buat, program kerja tahunan kena buat. Saya bila saya kerja mesyuarat mengubah, saya tanya, mana program kerja tahunan? Program kerja tahunan suku tahun, mana dia? Kalau program kerja tak ada, apa dia nak buat?
perancangan pun tak ada, macam mana nak buat? Kita juga mana nak selamat rohani. Apa mana selamat? Boleh apa mana selamat? Yang kita selamat, apa mana selamat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak selamat apa nak selamat? Maaf saya cakap kuat tadi sebab nak cakap dengan hati saya, sebab sayang tuan-tuan. Apa mana selamat? Yang kita selamat tu, selamat dunia, selamat akhirat. Nak selamat akhirat dia bentuk macam mana? Nak selamat dunia macam mana selamat dia? Selamat dunia kita tak apa boleh. Orang yang berjaya tu tengok, cuba tengok usaha dia macam mana. Rumah besar kereta semua mewah dari kalau mewah penuh anak beli. Macam mana tengok kejayaan pencapaian dia, didik anak-anak dia sehingga anak dia berjaya sekian-sekian kan. Tengok usaha dia. Ingin nak tu semua dah saya tu fitrah. Tapi bila nak capai tu macam mana usaha dia? Kita pula pagi malam ini kena fikir untuk diri kita pula. Saya untuk diri saya. Kita kena fikir untuk diri kita pula sebab nak berhadapan. Sebab sekarang keputusan tak ada lagi. Tak ada siapa pun ada keputusan dia boleh selamat sana. Tak ada siapa dapat keputusan lagi. Tuan tahu? Tuan jangka tuan boleh selamat sana? Tak ada keputusan lagi. Kita buat mana sekali keputusan tak ada sekarang ni. Tetapi Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap hamba ni dia ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kita beli ikan besar macam tu Tuan Imam, dia tetap tulang ada. Ikan mayung besar mana pun dia tetap ada tulang. Ikan parang tu pun walau dia tulang banyak, dia tetap berisi. Dia tetap berisi. Maknanya dia manfaat juga. Manusia juga Allah Ta'ala jadi yang terbaik ni. Sebagai khalifah dia. Allah Ta'ala jadi kita sebaik-baik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan kamu secantik-cantik, semolek-molek, seindah nak kerja. Cantik sungguh. Lengkap dengan akalnya semua untuk berfikir. Bangunan tu mana menara berkembang pun tengok. Gajah pada besar tak boleh buat, tapi manusia kecil, kerdil, akal. Ilmu. Waktu kita nak masuk dalam bab akibat, saya nak sebut nak masuk akibat meninggal semayang. Saya mengajar saya nak baca kita akibat meninggal semayang sekian habis. Berapa lama dengar? Kita nak kena faham tak ada masa dah, tak ada kita tuan ni tak ada masa lagi. Ni kita nak atur gerak kerja kita bagaimana kita nak selamat rohani kita sekarang ni. Kalau kita tak atur gerak kerja kita kena buat. Kita kena ada satukan pakej rangsangan kita untuk nak selamat di sana. Apa yang pakej perlu kita buat? Kita tak nampak datang menjadi satu kerja. Kita tak nampak datang jemaah ni sebagai satu kerja. Kita tak nampak duit antarkan menjadi sebagai satu kerja. Kita tak nampak maknanya kita berzikir itu makna satu-satu kerja. Kita tak nampak. Allah dah pilih tuan-tuan juga hebat. Kita nak selamat ni maknanya nak selamat bimbang takut terhindar daripada hidayah Allah Ta'ala. Ini yang kata ni, nak selamat. Nak selamat supaya kita memiliki hidayah. Hidayah bukan milik tuan, bukan milik saya. Hidayah milik Allah SWT. Allah Ta'ala akan beri kepada siapa yang dia nak, dia akan bagi hidayah. Tuan datang malam ni kena hidayah tau. Tuan boleh duduk berzikir itu kenapa tu? Apa yang ada pada tuan? Kekuatan apa ada tu? Tuan boleh duduk begini i'tikaf ni, kekuatan apa ada tu? Tauhid. Kekuatan tauhid. Kekuatan iman yang Allah anugerah. Hidayah tadi. Kalau hidayah tak dapat confirm tak selamat tuan. Saya minta maaf juga. Hidayah kalau kita tak dapat confirm tak selamat. Tuan boleh datang kerana hidayah. Kalau hidayah kita tak dapat, kita tak boleh duduk sini. Dengan hidayah tu kita dapat. Kalau hidayah tak dapat, dia nak sangat. Abu Talib pun dia tak dapat hidayah dari orang. Walaupun dia ni pak menakan Nabi, dia yang mengawal Nabi, jaga Nabi sampai akhir hayat Nabi. Tuan kata, ya Allah.
Abu Talib, seringan-ringan azab yang Allah kenakan kepada Abu Talib ialah seringan-ringan azab letak kaki macam menggelegak otak kepala. Tu azab yang paling ringan kena pada Abu Talib. Yang kita ni tak kena guna agak boleh selamat. Kita agak kita selamat lah. Macam mana kita dalam zon selesa? Perancangan mana ada? Perancangan kita dah pagi tadi sampai balik apa pengisian kita untuk nak selamat kita, apa dia kita laksanakan program kerja berjemaah kita ni, kerja ni datang kerja ni. Sekarang kita je buat tak nampak di sana sekali baru dah datang. Tuan beruduk pagi sujud tadi, sekarang tak nampak. Nah, tuan pentas yang tadi, pentas berjemaah ni, nah di sana dah nampak. Sekarang tak nampak buat. Tuan duduk jaga bercelak ni, duduk datang masjid ni, dalam ilmu ni, kita tak nampak apa. Nabi sebut dalam sebuah hadis Bainu salam, ainani la tamassahu an-nar, ainul bakat min khasyatillah wa ainul bakat tahrisu fi sabilillah. Nak beritahu apa yang kita buat kalau kita faham, buat dan kena hati kita, yakin, letak orangnya faham apa kita buat, yakin kita buat, baru datang dengan hemah, baru kita buat yang kena hati, barulah datang keikhlasan kita, baru kita tak nampak kosong. Jangan kita lihat bila kita datang majlis ilmu, datang masjid, datang maaf, kita nampak dan nilai kebenaran, dia tak nampak, dia tak jadi, dia tak jadi. Bila kita tak letak program ni, maknanya kita rasa nak buat, rasa nak buat, baca, rasa baca Quran, kita baca, ikut kita lah. Tetapi bila kita tak perancangan kita buat, saya sebut dulu, letak perancangan buat, kita tak tinggal tak boleh. Saya nak sebut, pertama sekali, pakej rangsangan kita kena buat, yang pertama sekali, tiap-tiap malam jangan tinggal tahajud. Kalau nak selamat, kalau nak selamat diri kita, kalau nak selamat, boleh tak agak-agak? InsyaAllah ya. Tahajud jangan tinggal. Yang keduanya, sembahyang taubat jangan tinggal. Istiqamahkan, buat semua boleh, tapi nak mengistiqamahkan dia tadi mesti berterusan kalau nak selamat. Yang kedua, solat hajat jangan tinggal. Mohon dengan Allah Ta'ala semohon-mohonnya, mohon. Pukul 3 pagi, 4 pagi bangun, jangan tidur lagi dah. Lepas ni tidurlah sepuas-puas, tak ada siapa ganggu lagi. Al-Ghazali mengatakan, tanda-tanda umur seorang yang barakah ini, waktu-waktu usia penghujung tua, dia sukar nak tidur malam. Sukar tidur malam. Maknanya dia beramal, jaga. Tanda-tanda umur tak pekan, lagi umur tua, lagi dia kuat tidur. Lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, lepas subuh tidur, tengah rembang pun tidur. Ramadan ada pada kita. Jangan tinggal. Yang perlu itu pengisian. Kena ada cek tanda. Oh ini buat ini. Quran. Waktu itu yang betul-betul kenapa kita tak bantu kita sendiri?
Zara kena dia terletak antara dua pergunungan api neraka Jahanam. Lil musallin, dia sebenarnya kita mimpi, kita keputusan 4 kali 6 tahun atau selamat sana tak terpas dia juga yang kedua qadim fi hakiki ini dan idhafi mimpi kan mimpi ini dia tapi perjalanan kita insya-Allah kita habis ada noktah tidak ada. Maka sebab dia terbit berhati suka benar apa terbit berhati